Tahun ini agak sukar. Tetapi musim panas tetap tiba dan itu bermakna saya akan cuba seperti zaman dahulu untuk pergi bercuti dan merakam video tentang sesuatu yang positif. Tur v Chernogorия. Ini adalah kali pertama di Moldova dan semuanya adalah kerana perang di Ukraine. Sekarang semua lapangan terbang di sana ditutup dan mereka yang boleh dan mahu dari Ukraine terbang melalui ke Poland atau Chisinau. Di penerbangan pertama, orang berpasport Ukraine. Kami di akan berinteraksi dengan mereka dalam video ini dan kami dengan Max akan tinggal di 3 bandar dan hotel berbeza. Kami akan menyelam terus ke jeti, menangkap ikan, berenang di jacuzzi di atas bumbung hotel dan melihat apa yang mereka berikan kepada kami di sini. Di ibu kota purba Montenegro, saya akan memanjat terowong untuk lari dari Turki. Kita akan mengetahui mengapa segala-galanya di sini sangat serupa dengan Itali dan kaki babi tergantung di mana-mana. Agak pelik melihat pesawat berlepas di bawah. Semasa semua orang melarikan diri dari panas 40 darjah di laut, saya akan pergi ke pergunungan di mana saya akan menemui salji, tasik gunung, sungai yang mengamuk dan jambatan tinggi merentasi gaung di mana saya akan terbang dengan zipline. Secara keseluruhannya tidak dapat disenaraikan semua, perlu ditunjukkan. Jom pergi! Di dalam pesawat kami mula melihat gunung-gunung hitam, tetapi tidak. Sebenarnya ia berwarna hijau gelap dengan teluk-teluk. Pemandangannya memang hebat. Pesawat mendarat di tempat yang sangat cantik di tepi teluk dengan latar belakang gunung. Menakjubkan Moldova. Begitu dekat dengan Montenegro dan ini adalah kali pertama saya di Montenegro. Hebat. Ini adalah penerbangan pertama dari Kishinev ke Tivat. Ya, saya belum tahu bahawa sebutan yang betul adalah Tivat. Dan bahasa Montenegro hampir sama dengan bahasa Serbia dan mudah difahami ketika dibaca. Tetapi di sini anda pasti telah membaca dengan salah. Ini adalah pemeriksaan pasport. Lapangan terbang yang kecil ini dan pesawat mendarat terus ke bangunan lapangan terbang. Kamu keluar dan terus masuk ke dalam barisan untuk masuk ke dalam. Pegawai sempadan itu buat pertama kalinya memeriksa pasport Moldova. Hai, saya Karmanov. Selamat datang ke Montenegro. Beberapa minit dan kami berbual dengan pemandu Tatiana. Pesawat kami sudah berlepas kembali ke Kishinev. Tatiana sudah lama berada di Montenegro. Cerita tentang Budva, resort utama di Montenegro, tempat kami menuju. Bayangkan 20,000 orang tetapi ia boleh meningkat kepada 100,000. Ya, pada musim puncak memang ramai orang. Beach, kawasan kejiranan, di sini lebih tenang. Di Vecici, kami juga akan pergi kemudian dan bahkan akan menghabiskan beberapa hari di sana. Sementara itu, saya gembira kerana di sini air lautnya masin dan saya memutuskan untuk menyelidik tentang bahasa Montenegro. Jika anda mencari di mana-mana, katakanlah di Google Translate, anda tidak akan menemui bahasa Montenegro di mana-mana. Di situ hanya ada bahasa Serbia. Ini adalah bahasa Serbia. Ya, pada dasarnya cukup mirip dengan bahasa Rusia. Pada dasarnya, penduduk tempatan yang terlibat dalam pelancongan di kaunter penerimaan tetamu hotel atau di restoran, di mana-mana sahaja mereka tahu sedikit bahasa Rusia, kurang Inggeris, tetapi sekarang mereka juga tahu dalam bahasa Inggeris. Adriatik adalah yang kedua paling masin. Selepas Laut Merah atau mungkin yang ketiga jika kita mengambil kira Laut Mati. Budva mengikut ukuran kami adalah sebuah bandar kecil mudah untuk berjalan kaki, tetapi bagi Montenegro ia sangat bermakna dari segi ekonomi dan sejarah. Ramai penutur bahasa Rusia berpindah ke sini untuk selamanya membeli hartanah. Di sini ada pantai yang hebat dengan bendera biru dan bandar lama yang indah. Kami terus mendaftar masuk di sebelahnya. Kolam renang Hotel Avola dibina betul-betul di atas laut dan pantai hotel terletak di tepi tembok kubu kuno. Hotel ini adalah salah satu yang paling terkenal di bandar. Sebelum bersiar-siar, kita perlu melihat-lihat di dalam bilik dan di restoran. Wow, Baba. Oh, Kruta. да. Hebat, ini adalah bilik 2 bilik yang sebesar apartmen kita, sayang. Dan di dalam bilik mandi, kita boleh bermain bola sepak. Di restoran ada bufet makanan laut, tetapi anak itu tidak berniat untuk memisahkan ayahnya dari pakej percutian dan makan tembikai.
Чего арбузик? Арбузик тут сладенький. Di dalam hotel terdapat kolam renang tertutup dan jacuzzi. Kita keluar dari pusat spa dan sampai ke kolam renang yang digantung di atas pantai, laut dan bandar lama. Kita bahkan boleh mengintip orang yang lalu lalang, Sviro. Segera di tepi pantai terdapat patung seorang balerina. Sudah tentu ketika melihatnya, setiap pelancong kita mempunyai idea yang sangat asli untuk berdiri dalam pose yang sama dan memuat naik gambar di Odnoklasniki. Tapi saya menahan diri dan hanya melancarkan drone untuk menari di sebelahnya. Pantai bukan di Budva tetapi di seluruh kawasan juga sering menerima anugerah dan bukan tanpa sebab. Airnya sangat bersih, pasir tidak masuk ke dalam seluar kerana pantai ditutupi dengan kerikil halus dan masuknya landai dan pada sudut yang sempurna. Tapi di sini juga ada peminat kolam renang. Kolam renang atau laut? Masih. Kenapa? Temu. Malunya untuk mengaku. Tetapi jika hanya untuk bersantai dan berenang, saya juga lebih suka kolam renang kerana airnya sekarang sedikit lebih hangat, tiada ombak dan lebih mudah untuk berjalan. Tapi ini 100%. Masalah saya yang tidak betul. Dan laut, di sini memang hebat dari segi airnya yang bersih, masin dengan cara yang menarik. Dan lihatlah pemandangannya, Anda sedang berenang di tengah-tengah gunung dengan hutan konifer. Bergembira di dalam air adalah jiran kita, Alena dari Ukraina, yang melarikan diri ke laut di Budva dari Dnipro. Selamat malam dari Ukraina. Saya sangat suka bahawa di sini tiada satupun ubur-ubur kerana saya memang tidak suka mereka. Dan bagi saya berenang di sini memang sangat seronok seperti yang dikatakan. Berdasarkan nombor plat kereta, di Montenegro ada banyak orang Rusia dan Ukraina. Tentang bagaimana kehidupan di sini, saya akan ceritakan dalam video seterusnya. Dan sekarang hanya perjalanan dan hanya suasana hati yang baik. Ini adalah Yevgeny, contohnya juga dari Ukraina. 15 tahun di sini dan dengan penuh kekaguman menceritakan tentang bandar lama Budva. Bandar lama ini dibina oleh orang Venesia. Dia tentu saja sangat teruk terjejas pada tahun 1979. Ketika kejadian di Montenegro, gegaran bumi yang kuat, 7.6 skala. Di sinilah terletaknya Josip Broz Tito, pemimpin Yugoslavia, dan dia tertarik tepat ke sudut hati. Dan ketika gempa bumi berlaku, dia naik ke dalam artileri, terbang ke Montenegro, melihat sejauh mana Montenegro terjejas dan terbang ke Belgrade. Dan dia mempunyai arahan bahawa semua 6 negara yang keluar dari Yugoslavia perlu membayar peratusan tertentu dari gaji untuk pemulihan Montenegro. Contohnya, apabila rumah tiup biasa telah bocor, maka mereka akan mengeluarkan batu-batu ini. Dan batu-batu itu akan dinyatakan. Untuk apa? Untuk mengembalikan mereka ke keadaan yang sama seperti di mana mereka diambil. Di bawah tanah terdapat elektrik, air, telefon, internet dan saluran pembetungan. Dan apabila tiup bocor atau kerusi, kabel terputus, mereka mula mengeluarkan batu. Mereka berjalan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Untuk apa? Untuk letak semula di mana ia diambil. Ini adalah rumah-rumah 3 tingkat. Keadaan apartmen, di mana dapur, di mana ruang tamu, di mana bilik tidur. Pada asalnya, sebuah rumah telah dibina dan tingkat pertama adalah ruang tamu. Apabila semua tetamu masuk, mereka akan bersalaman dan duduk di meja. Tingkat kedua adalah bilik tidur dan tingkat ketiga adalah dapur. Kenapa dapur ada di tingkat 3? Sebab jika ada kebakaran di lubang-lubang, macam bumbung terbakar, rumah lebih mudah baik pulih bila masak dapur. Baunya tak ke bilik tidur. Tak berbau seperti bantal, selimut atau makanan. Sudah tiba masanya untuk berbelanja sedikit. Saya pasti bawa kad SIM ke mana-mana. Di sini dengan internet tanpa had, ia berharga 10 euro. Di Montenegro kebetulan mereka menggunakan euro. Dan inilah harga yang tidak konsisten di kedai tempatan. Saya masuk lebih untuk berseronok, tetapi budak-budak tempatan mengisi beg penuh. Jadi makan dengan cara ini murah. Beg di kaunter berharga 3 sen euro, tetapi makcik itu memaafkan saya. Selepas tidur, sedar masa mulakan perjalanan meneroka Montenegro.
Negara ini kecil tetapi berkontras dan kaya dengan pengalaman. Oleh itu, satu hari tidak mencukupi dan kita perlu mula seawal mungkin. Hari ini, saya terus di kaunter penerimaan mengambil lawatan dari Joynep ke ibu kota kuno, Bandar Cetinje dan Bandar Kotor, di mana kapal pesiar dari luar negara tiba. Saya tiba di tempat yang cantik hanya 10 minit selepas memulakan perjalanan. Dari sudut ini, geografi Montenegro sedikit lebih jelas betapa kecilnya segala-galanya. Dan dekat antara satu sama lain, tempat-tempat yang kelihatan jauh antara satu sama lain pada peta ada di sini, semuanya boleh dilihat dengan jelas. Ini adalah Budva, kecil, dan dari sini juga kelihatan Becici. Semua kawasan penduduk seterusnya di sepanjang pantai ke selatan juga dapat dilihat. Mereka semua sangat kecil. Nampak juga pulau-pulau. Ini adalah yang terbesar di Montenegro dan yang kecil ini sepenuhnya dijadikan hotel. Dalam perjalanan ke ibu kota budaya, pemandu Maxim menceritakan betapa beraninya rakyat kecil ini berjuang melawan musuh yang kuat dan dengan ajaibnya mereka bertahan. Di sini tidak ada kaki gunung Lovchen. Dicapai ke sini, hari ini ada jalan, tahu tak? Tiada apa-apa. Semua ini adalah gunung. Sentiasa ada gunung dengan murah. Kota ini memberi kelebihan kepada orang Montenegro yang sedang menjalankan perang mereka yang dipanggil Perang Hajduk. Perang Hajduk melawan Empayar Uthmaniyah dan ia cukup berjaya. Rumah dan gunung, seperti rumah dan dinding membantu. Di sini sesuai untuk mengatakan bahawa rumah dan gunung membantu. Orang Turki selalu menyebut Montenegro tak terkalahkan, tetapi sebagai benteng mereka dapat atasi. Rupa-rupanya di Cetinje tinggal bukan orang Montenegro biasa, tetapi yang paling berpengalaman. Keunikan penduduk Cetinje. Ya, pasti mereka bangga, tahu tak, dengan hidung yang terangkat. Kami tinggal di ibu kota yang telah berjuang selama berabad-abad dan di mana anda berada pada waktu itu. Di tengah-tengah ibu kota budaya, tidak ramai orang. Kota ini kecil tetapi tetap ibu kota. Ini dia Istana Raja. Di sini di atas gunung ada mausoleum. Dan ini adalah kediaman besar berbentuk meja biliar, di mana menara berfungsi sebagai lus. Di dalamnya, anda boleh melihat seluruh negara pada peta berkontur. Hanya lihat, semua gunung. Bagaimana semua ini menerangkan Montenegro? Bahkan mengikut ukuran Moldova, Cetinje adalah sebuah kampung kecil atau bandar provinsi yang sangat kecil. Tetapi mengikut ukuran Montenegro, ini adalah ibu kota yang kuno. Dan bahkan di sini pernah ada Romanov, keluarga diraja, Rusia. Ortodoksi sangat penting bagi rakyat Balkan. Maksudnya selama ratusan tahun di sini telah berlaku perang agama. Di sekeliling kepercayaan, negara dibina dan sudah tentu di Cetinje. Bangunan utama adalah biara. Lilin di gereja-gereja tempatan sering diletakkan di luar. Kiri untuk kesihatan, kanan untuk ketenteraman. Kuasa diserahkan. Dari pakcik kepada anak saudara, pemimpin adalah para penguasa. Mereka pemimpin rohani bagi rakyat mereka, kemudian kepada lain, hanya dengan kata-kata Tuhan, orang bisa mempengaruhi. Rakyat Montenegro telah hidup di bawah kekuasaan Uthmaniyah untuk waktu yang sangat lama dan bahkan ketika mereka membina kediaman itu bersama biara, mereka pasti membina terowong keluar. Saya menghampirinya, dulu ia tersembunyi, sekarang ia kelihatan kerana ini adalah tempat pelancongan. Dan serangan oleh orang Turki, orang-orang yang berada di biara ini boleh lari. Di luar maper panas, tetapi dari sini bertiup angin sejuk yang membekukan. Seluruh perjalanan kita hari ini melalui jalan berliku yang sempit di gunung, di mana di satu sisi sentiasa terdapat tebing, berbatu, terlalu leka, terlanggar. Hampir semua jalan utama di negara ini memang kelihatan begitu. Ini adalah jalan raya persekutuan klasik mengikut cara Montenegro. Ini adalah dua hala lagi. Sekarang mungkin bas akan berlepas. Dan kami menaiki bas. Bas-basan bergerak dengan mahir, saling berpisah dan bergerak. Kereta terbang keluar. Tidak, dalam ingatan saya, tidak pernah ada kejadian seperti itu di sini. Di mana ada kemalangan seseorang terbang keluar, kelajuan purata sangat rendah. Jadi kami mengawalnya. Biasanya, ada kesesakan lalu lintas yang besar, anda tahu. Dan punca kesesakan ini adalah pelancong basikal yang menyewa basikal dan pergi, terutamanya gadis-gadis, wanita dan budak-budak perempuan. Apa? Adakah mereka akan menjadi pekak? Tidak mati enjin, mereka hanya berhenti. Lepas jalan, di bulatan akan naik. Tak ke depan atau belakang. Kena keluar dari bas. Keluar dari bas? Tolong. Sudah tiba masanya untuk mengisi tenaga. Untuk itu kami singgah di sebuah kampung kecil, tidak jauh dari Cetinje. Begitu, sunyi. Boleh dengar. Ada orang bercakap di suatu tempat sekitar 200 meter dari sini saja. Burung-burung sedang bernyanyi. Dan bunyi yang paling menegangkan adalah enjin kereta kami yang dihidupkan. Di tempat lain, begitu sunyi dan hanya ada gunung.
Dan ini adalah kawasan yang agak besar mengikut ukuran Montenegro. Ini adalah pengeringan. Jangan takut, saya tidak mengumpat. Di sini mereka hanya mengeringkan atau mengawet daging. Jadi ia menjadi prosciutto, seperti yang dikatakan di Montenegro dan Itali, atau seperti yang akan dikatakan di Spanyol, jamon. Di dalam bengkel ini, ratusan kaki babi digantung dan mereka diasap di sana selama 6 bulan. Di sini mereka memperlihatkan rupa ketika budaya mula berkembang. Bersama kucing, kami mencuba semua makanan sedap ini dan teruskan perjalanan. Mari ke Gunung Hitam. Dan saya ingin tunjuk anda bandar paling cantik di Montenegro. Okey, tetapi pertama-tama kita perlu melihatnya dari atas, dari gunung, dan kemudian turun ke sana dari gunung yang sama. Dan sekarang saya berada lebih tinggi daripada pesawat yang terbang. Agak pelik untuk dilihat. Pesawat yang terbang di bawah. Dari tempat ini memang tidak kelihatan bahawa Montenegro adalah negara kecil. Pemandangan yang tidak terhingga, yang sukar untuk difahami. Dan semua ini adalah sebahagian kecil Montenegro. Betapa lengkapnya ia. Memandangkan wilayahnya yang kecil, itu sangat mengagumkan. Untuk turun dari gunung yang hampir menegak ini ke Kotor, kita perlu berliku-liku di jalan yang sangat berliku dan sempit. Inilah cara kita berpisah dengan setiap kereta yang datang. Ini akan mengambil masa yang lama, jadi sementara itu mari kita buka peta. Kotor terletak di tepi Teluk Kotor, yang bentuknya menyerupai seekor naga. Atau mungkin itu hanya tanggapan saya. Di teluk, kita akan menaiki feri sedikit kemudian dan bahkan akan tinggal di tepi teluk itu. Di bawah, kita disambut oleh pasaran Austria dengan makanan yang sedap dan pintu masuk utama ke Kotor yang kuno. Bandar ini dibina sebelum Masihi dan segala-galanya di sini bercakap tentang era Rom dan tempoh Venesia. Sangat banyak bangunan di sini dibina oleh orang Venesia. Anda mungkin berfikir bahawa ini adalah sebuah monumen biasa, sejenis batu lama, tetapi tidak. Ini adalah tiang penyiksaan, lebih tepatnya bahagian atasnya. Dulu ia lebih tinggi. Ketika orang Venesia memerintah di sini, ada sebuah mahkamah berdekatan dan jika seseorang dijatuhi hukuman, mereka akan diikat di tiang ini dan ia keletihan, dipukul dengan cambuk. Ia benar-benar dipenuhi dengan darah orang-orang yang bersalah dalam sesuatu. Mungkin tidak. Dengan bot kita boleh mendekati terus ke pintu. Dan inilah tiang-tiang. Dan celah-celah ini memang untuk tali supaya boleh diikat. Bot sebenarnya supaya mereka tidak hanyut. Bahkan di sini seolah-olah ada sejenis saluran kecil yang sepatutnya airnya jernih dan bersih. Di sini sangat bersih. Dasar laut dapat dilihat hingga 5 meter. Dan inilah kapal selam Montenegro yang terkenal di seluruh dunia. Saya bergurau. Ini hanyalah makanan untuk kucing tempatan. Tidak sia-sia bandar ini dinamakan produk cenderamata. Ia dibuat dalam bentuk kucing. Patung-patung kecil magnet. Kucing di sini ada dalam jumlah. Saya juga mengangkat kucing di bahu dan menyerang kubu. Tepat di pintu bandar adalah dataran revolusi. Sebenarnya revolusi Oktober. Di sini diberi perhatian khusus. Di sini juga ada papan tanda yang dipaku. Ini adalah telaga yang dibuat dengan anyaman. Di sini pada zaman dahulu, di zaman tanpa wifi, para suri rumah berkongsi kabar angin yang sudah pasti benar. Dan di sini, tinggal seorang oligarki yang malas, yang ingin datang dengan kuda terus ke sofa. Dia datang terus dengan kuda ke sini. Ya, dia datang ke sini melalui pintu ini. Ini macam istana berkutsa. Ini macam istana tanpa rumah. Itu adalah nama keluarga yang tidak begitu sesuai dengan orang itu, yang mempunyai status di bandar sebagai bukan rumah. Penting, ada nama keluarga tanpa rumah. Dia bahkan berobsesi membina sekitar 100 bangunan di hotel. Dia ingin mengubah nama keluarga jadi 100 belajar di sana. Ternyata di bawah kaki kita sekarang terletak tulang ribuan orang. Agak menakutkan untuk memikirkan bahawa ada 3,000 orang dalam sebuah kubur bandar yang besar di mana orang-orang ini dikebumikan. Kotor adalah bandar yang begitu penting di persimpangan Empayar, sehingga tembok kubu dibina terus di atas batu-batu di atas kepala kita. Bayangkan betapa sukarnya untuk membina mereka. Jika saya sendiri pun sukar untuk sampai ke sana. Tidak hairanlah bahawa kapal pelayaran antarabangsa di Montenegro singgah di bandar ini.
Kita kemas beg dan berpindah lebih dekat ke Teluk Kotor. Kita akan pergi ke tebing yang satu lagi. Jadi kita perlu sama ada memutar sejauh 40 km melalui jalan berliku atau naik feri. Pilihan jelas, dan kini kita sudah membeli tiket dengan euro di kaunter di tepi pantai. Sekarang daripada 40 km, kita hanya perlu melayari kurang dari 1 km. Kami telah berpindah ke seberang dan sedang mencari hotel baik. Pumbar adalah pekan kecil di tepi laut. Terdapat nelayan, kafe, rumah persendirian disewakan oleh penduduk tempatan pada musim panas dan hotel mewah Seti Zarina. Hotel Seti Zarina mempunyai 5 bintang, pusat spa, kawasan hijau di atas bumbung, kolam renang yang mewah dan pantai yang baru dibersihkan. Kami akan mendaftar masuk. Dan ada yang sudah tidak sabar sehingga tidak dapat menunggu lift dengan tenang. Siapa yang tidak suka bilik yang baik dan selesa? Di sini memang begitu. Jika ada keinginan untuk keluar hanya untuk ke balkoni atau untuk makan malam. В этом отеле могут жить только богатые. Кресло-то какое? Вообще кайф. Saya rasa ini bilik kamu, Max. Наверное. Perabotan yang mewah, semuanya baru. Dari tingkap, kita dapat melihat gunung, selat dan kapal pesiar yang lalu lalang. Dan di atas meja terdapat mesin kopi dengan kapsul percuma. Wah, seronoknya. Папа, смотри! Кайф, кайф, ощущи. Кайфовать хочу, кайфовать. Алло, бабушка, мы в Черногории. Похоже на гранату, если вот так перевернуть. Ini saya masuk ke rumah jiran untuk melihat bilik 2 bilik dengan pemandangan gunung. Itu juga sangat baik, tetapi tidak lama lagi akan malam dan kami belum berenang. Saatnya ke pantai. Tidak ada ombak di teluk ini, tetapi kapal-kapal yang lalu membuatkan kita merasakannya. Pantai ini turun dengan agak curam, jadi saya akan banyak melompat. Jadi ada sekumpulan ikan di sana, terpaksa menyelam untuk menangkapnya. Nah, itu dia ikan-ikan, bukan ilusi. Ya, tidak mungkin berakhir. Saya malas, jadi saya tidak pergi jauh. Jadi saya hanya melihat ikan-ikan kecil. Seperti ini. Ikan-ikan kecil. Dan itu orang-orang dengan topeng di sana. Mungkin mereka sedang menyelam. Dengan baik, melihat ikan-ikan yang lebih besar. Kalau ada apa-apa, itu ketam hitam. Tidak, saya tidak lemas. Saya hanya terlalu santai semasa bercuti. Dan bagaimana lagi berenang di akuarium di tengah pokok palma? Папа, Залезай. Restoran di 5 bintang berbeza dengan pelbagai pilihan. Dalam 3 hari saya sudah mencuba tidak semua yang ada di Kumbor. Ini dia makanan laut, stik dari pelbagai jenis daging, hamon atau prosciutto. Saya sudah keliru dan bahkan salmon dalam oren serta jus yang baru diperah. Jika di restoran keempat ada cincin bawang, di sini memang ada cincin sotong. Tapi itu tidak bermakna bahawa di restoran 4 bintang makanan tidak sedap. Sebenarnya bahkan di restoran 4 bintang makanan sangat sedap. Saya sampai kekenyangan walaupun saya bukan peminat makanan. Apa yang Max makan? Anda sendiri faham? Baguslah jika ada pancake atau yogurt yang di sini ada puluhan jenis. Tapi lebih sering itu adalah tembikai, aiskrim dan pastry. Pada waktu malam di Kumbor, Anda harus berjalan-jalan untuk merasai kedalaman Montenegro. Tulisan huruf Sirilik, kucing, dan tanda jalan yang telah diperbaiki berlayar di sebelah, bot-bot kecil dan kapal pesiar besar, pelancong meletakkan kenderaan mereka di dalam pokok-pokok berbunga, industri otomotif Soviet. Melalui nombor pendaftaran, boleh tahu geografi pelancong, orang Rusia, orang Ukraine, Kosovo, dan tentu saja Serbia. Beberapa huruf Max.
Pretty woman, I couldn't help but see pretty woman, and you look lovely as can be. Are you Sudah pagi dan lihatlah kemana kami pergi. Di Bandar Herceg Novi di hujung Montenegro. Dan jika kami memecut lebih laju, kami mungkin sudah terbang ke Kroasia. Kedekatan dengan sempadan memberikan kami lebih ramai pelancong. Walaupun Kroasia mempunyai lautnya sendiri, ramai bercuti di sini kerana murah. Ini adalah Olga, ketua lawatan yang kami ambil dari Join Up. Dia sudah lama tinggal di Herceg Novi dan secara rahsia memberitahu kami slogan utama Montenegro. Polako. Dua kata utama. Dengan tenang. Polako. Bukan hanya tenang tetapi juga sangat sunyi dan perlahan sekali. Sutra. Esok. Semua di sini semuanya akan berlaku esok. Sekarang kami berada di sempadan 3 negara sekaligus. Selain Kroasia, di sebalik gunung ini adalah Bosnia-Herzegovina. Pada zaman sosialisme, pemimpin Yugoslavia Tito suka bercuti dan mendapatkan rawatan di sini. Dan sekarang ini adalah tempat berkumpulnya golongan muda. Pantai ini dan pada waktu malam ia bertukar menjadi disko La Bamba. Hingga pukul 1 pagi, di sini ada musik yang berkumandang. Di sini ditambah pula dengan adanya pusat perubatan ini, seringkali dengan lebih ramai orang datang ke sini mendapatkan rawatan. Dan pelancong saya musim bunga bertanya, kenapa ada begitu ramai orang kurang upaya di sini? Ini bukan bandar ramai OKU tinggal sini. Memang ramai orang datang dari pelbagai negara untuk mendapatkan rawatan di Institut Perubatan kami yang mengkhusus dalam sistem muskuloskeletal dan kanak-kanak dengan cerebral palsy. Dan ramai orang datang untuk sekali dalam setahun. Bukan untuk sebenarnya tinggal di laut ini, tetapi untuk anak-anak mereka. Saya melihat hasil. Tito bukan hanya bercuti tetapi juga mendapatkan rawatan. Mereka menciptakan untuk cawangan kecil. Pusat perubatan yang kami lalui sekarang disebabkan jalan-jalan yang sempit di bandar, lalu lintas adalah sehala dan terdapat banyak anak tangga. Di Herceg Novi jalan-jalannya sangat sempit, jadi ia hanya boleh satu hala. Ini menyebabkan beberapa sudah tentu ketidakselesaan. Sekarang ini apabila bas melintas, semua orang terkejut di antara kereta-kereta yang diparkir, dan kerana jalan-jalan sangat sempit, tangan kaki lima sangat sedikit. Maksudnya di sini tiada kaki lima dan saya untuk berjalan perlu berhati-hati. Tiada siapa terlanggar. Seni bina bandar ini juga adalah warisan Venezia. Bandar ini telah banyak kali musnah, jadi kebanyakan bangunan tidak dalam keadaan asal tetapi telah dipulihkan. Dari yang tidak tergoyahkan, ini adalah dinding yang hampir sendirian bertahan dari semua gempa bumi, musim bunga dan perang. Di sebalik selekoh seterusnya kita melihat halaman kecil di mana orang menjemur pakaian. Dan sauh ini dipamerkan di pintu masuk Museum Warisan Sejarah yang kebetulan dibuka oleh seorang rakyat Rusia. Ini satu lagi museum milik seorang rakyat Rusia yang terperangkap di Montenegro akibat COVID dan memutuskan tinggal. Dia kata ini museum Bulgakov pertama di Eropah. Di sini juga ada jejak kucing besar. Jadi dia lebih besar daripada kamu. Hello. Dia mengambil museum Bulgakov. Ini terima kasih dan COVID. Kenapa sebenarnya kamu tinggal di sini saja? Di Herceg Novi, mereka memang suka patung-patung yang menarik. Contohnya patung tukang paip tempatan yang perlu menggosok hidungnya. Dikatakan dia aneh bahkan tidak membersihkan paip tetapi hanya berjalan di sekitar bandar mengambil tempahan. Mengesat hingut. Ini adalah patung untuk orang gila di bandar kita yang mencipta suasana di Herceg Novi. Impian saya letak patung saya di sini. Sebelum meninggalkan Teluk Kotor dan berpindah semula ke tepi laut, saya akan tunjukkan 2 hotel lagi dari rangkaian Carina. Mereka lebih murah dan terletak tidak jauh dari Kumbara. Di pintu masuk Hotel Delfin, televisyen menarik perhatian. Di sini sentiasa tayangkan tentang Ukraine. Kolam, restoran. Secara keseluruhan, inilah rupa hotel 4 bintang tempatan dan khususnya bilik hotelnya. Memperkenalkan sebagai kaya untuk menunjukkan kepada anda bilik yang mahal. Inilah kemewahan. Bilik 2. Bilik mandi berukuran 20. Di sebelahnya terdapat Hotel Taman Carina. Antara ciri menarik adalah balkoni yang menonjol ini, pusat spa dan jacuzzi yang terletak di atas bumbung.
Di tingkat atas terdapat pusat spa. Di sini anda boleh menggunakan semua kemudahan selama 3 jam. Kalau bayar 10 euro, urutan bayar tambahan. Buffet hampir sama seperti di hotel 5 bintang kami dan biliknya juga direka dengan gaya yang sama seperti bilik kami. Hanya dengan pintu keluar ke taman yang sangat tenang. Ini hanya tergantung sesuatu yang boleh dimainkan. Di sebelah nampaknya benda yang pelik. Rasanya tidak ada kegunaan lain untuknya selain anti tekanan jenis. Di sini masuk ke dalam hutan. Menarik, ini adalah satu ciri yang keren. Saya melihat yang ini. Jadi seolah-olah simpul itu digabungkan di sana seperti pintu dan semua yang lain. Tapi semua ini perlu dipisahkan. Pintu-pintu sebaguna kamu lihat memisahkan. Bilik mandi memisahkan tandas. Hari ini adalah hari lawatan paling hebat di Montenegro. Hari ini saya akan mengelilinginya secara bulat. Lihat peta. Rute lawatan dari Joina dibina supaya tidak diulang dan tidak melalui tempat yang sama 2 kali jadi tidak akan membosankan tetapi perlu bangun awal. Di sini saya menonton di bus, melihat tasik Skadar dengan pelikan dan kemah di sebelahnya. Semakin cerah warna, semakin cepat saya ingin keluar memastikan tidak bermimpi. Ini hanya perlu dilihat, seolah-olah seperti kertas dinding foto. Kalau bukan kerana air di bawah sana tidak bising dan mengalir, saya akan fikir ini hanya grafik. Entahlah. Di Montenegro terdapat ratusan terowong, dan kami melalui yang paling besar, terowong Sozina, panjangnya lebih dari 4 km. Di sini kita membayarnya 25 euro di penghalang. Kalau tidak, perlu membuat pusingan 28 km. Kita perlu ini. Ini kebetulan idea yang menarik. Kereta-kereta ini menuju ke Serbia, sementara pemiliknya tidur di dalam kereta. Sampai di Belgrade dengan segar dan bersama kamu serta kereta. Kami melintasi ibu kota Montenegro dan Podgorica, tetapi tetap menarik untuk melihat bandar kecil ini yang agak mirip dengan bandar kita. Seterusnya, kami melalui jambatan yang sangat tinggi dan sungai yang dalam dan sampai ke biara pertama. Di gereja-gereja di sini semuanya dalam Kiril dan boleh menemui simbol-simbol komunis. Menara loceng sering berdiri terpisah. Dan ini bukan sekadar begitu. Di gereja-gereja di Montenegro, menara loceng berdiri berasingan. Ini menunjukkan bahawa gereja itu sendiri dibina semasa penjajahan Turki. Gereja-gereja dibina tanpa loceng, agar loceng, orang Turki tidak dapat menemui gereja dan membakarnya. Oleh itu, hanya selepas itu pembebasan negara. Menara loceng dibina secara berasingan. Menara loceng ini dibawa dari Rusia. Di Montenegro memang ada suasana yang tidak baik ini. Jika lebih baik berhenti, maka dengan pemandangan seperti ini, agar kita bisa memikirkan keabadian di air yang menggelegak. Dan mereka sudah memberi amaran, Fofa, jangan makan banyak, nanti akan jadi ekstrim. Tak dengar nasihat dan pertama sekali terbang dari tebing melalui tali yang nipis. Itu saya terbang berdekatan jambatan Đurđevića. Sangat cantik dengan latar belakang gunung, sungai dan sangat tinggi. Pada 172 meter lebih daripada 50 tingkat biasa. Dan ini semua dibina hampir 1 abad yang lalu. Ketika jambatan ini punya kepentingan strategik pengangkutan. Sekarang di sini kita boleh jumpa pelbagai jenis orang. Contohnya 2 kereta Moldova berturut-turut. Nampak tak monumen ini? Ia didirikan untuk seorang lelaki yang meletupkan jambatan ini semasa Perang Dunia Kedua. Supaya tentera Jerman tidak dapat dengan lebih berhati-hati melintasi jurang ini kerana dia melakukan itu. Orang Jerman menjatuhkannya dengan hati-hati dari jurang yang sama. Begitulah simboliknya. Kecantikan belum berakhir. Kami telah sampai di dormitor.
Taman Durmitor memang sangat besar. Sebaiknya di sini anda boleh menghabiskan beberapa hari, tetapi pelancong sebenarnya dibawa ke Tasik Hitam. Inilah dia. Tasik, ya. Sekarang kami berada pada ketinggian sekitar 1,400 meter di atas paras laut, maksudnya di pergunungan tinggi. Dan puncak ini masih ada 1 kilometer di atasnya. Ketinggian mereka 25 kilometer. Di pintu masuk di bawah rumah burung, ada senarai ringkas kandungan taman. Di mana-mana ada peta dan Niva bertugas. Di gunung, ini sering berlaku di mana-mana negara. Saya diberitahu bahawa kita boleh minum bahkan dari sungai. Jadi saya pasti tidak akan keracunan dari mata air itu. Seperti dari peti sejuk. Di Tasik, walaupun dengan kesejukan gunung, orang, anjing dan itik semua sedang berenang dan mereka sentiasa berposing untuk media sosial. Tapi bagaimana lagi dalam keadaan seperti ini? Saya cuba menjauhkan diri dari semua orang. Nampaknya seperti hutan lebat, berjalan ke arah yang tidak pasti, tetapi setiap 20-30 meter, ada sesuatu yang terbuka. Di sini ada mata air kecil. Di sebelahnya, jambatan kayu. Di situ ada gazebo, di sini ada bangku. Setiap pokok pin ada sesuatu terbuka. Kita bekerja. Kita mendaki lebih tinggi ke dalam gunung dan lebih jauh ke utara, ke sempadan dengan Serbia dan Bosnia. Pagar berwarna tunjuk identiti tempatan. Warna Serbia di sini contohnya semuanya dalam warna Serbia. Di Montenegro yang kecil ini, terdapat 3 zon iklim dan di gunung, saya segera merasakannya. Supaya anda faham, hujan sekarang hanya turun di bahagian ini di Montenegro, di Podgorica dan di resort Jara yang terkenal. Jalan ini berada pada ketinggian hampir 2000 meter. Dan sejuknya ekstrim sehingga salji tidak mencair. Pergunungan tinggi ini orang yang tinggal kebanyakan menggembala haiwan. Titik ini dipanggil Sedlo. Nampak gunung itu? Mereka memang seperti pelana dan mengingatkan gadis-gadis bergembira bergambar dengannya. Sekali lagi pemandangan seperti dalam gambar, tetapi selain itu, di sini juga sangat sejuk. Di sini lebih kurang 20 darjah lebih rendah berbanding di Podgorica atau di Budva. Di sini tidak ada sambungan dijelaskan kepada saya. Untuk mendapatkan sambungan perlu memandu selama 40 minit. Masih tiada sambungan buat masa ini. Dan di sebalik gunung-gunung ini sudah ada Bosnia dan Herzegovina. Menuruni jalan gunung tidak kurang sukar daripada mendaki. Dan bukan kerana sukar untuk berpisah dengan penunggang motosikal, tetapi kerana berlaku runtuhan. Seperti di tempat ini, bayangkan betapa sukarnya bekerja di lereng gunung apabila jentolak pun tiada ruang. Di tengah jalan menuju dataran, kami disambut dengan ganjaran berupa empangan piva. Tidak, itu bukan empangan bir. Kau salah dengar. Tetapi ini adalah tasik gunung yang sangat cantik dengan kedalaman 200 meter. Ia terbentuk apabila sungai yang mengalir di bawah dasar jurang ditutup dan sebuah stesen jana kuasa dibina. Di tepi pantai, dengan 10 euro, kami membeli wine blackberry yang sangat menarik. Jadi dalam perjalanan pulang, orang-orang bersantai dan tidur dengan nyenyak. Beberapa hari terakhir ini kita akan tinggal di Becici. Ia berdekatan dengan Budva, boleh ke sana. Kelebihan resort ini adalah semua hotel terletak di barisan hadapan dan pantai sentiasa menerima anugerah dan ditujukan untuk keluarga dengan anak-anak. Hotel kami juga terletak di barisan hadapan dengan pemandangan laut dan gunung di mana awan sentiasa berkelakuan aneh. Pada satu ketika bahkan petir menyambar. Kami tidak menemui gunung hitam di Montenegro dengan anak kecil, tetapi kami menemui awan hitam dan ia terbentuk dalam masa 5 minit. Secara literal, baru saja saya goreng, tetapi disebabkan oleh gunung, sebuah siklon kecil telah mendekat
Saya terkejut di dalam koridor terdapat komputer di mana remaja menghabiskan masa mereka tanpa mengganggu ibu bapa mereka berehat. Di pusat kanak-kanak, animator juga sukar untuk memaksa Max mewarnakan sesuatu, di sebelahnya orang bermain konsol. Di tepi kolam renang ada kilang yang menghasilkan kandungan untuk TikTok. Orang kecil ini dari kolam renang boleh dikeluarkan, tetapi hanya jika ditarik ke dalam jacuzzi di mana dia telah berendam selama berjam-jam. Bapaknya Nasrif. Saya tidak menyenaraikan semua menu dari restoran, tunjukkan meja-meja dengan makanan. Saya ingat makanan hotel 4 bintang di Montenegro lebih baik dari hotel 5 bintang di Mesir. Contohnya, kopi, jus tong dengan wain putih dan merah. Dan semua ini di meja dengan pemandangan gunung-gunung yang tinggi. Menjelang akhir perjalanan, bahkan anak berusia 4 tahun mula memahami bahasa Serbia dengan menonton kartun di bilik hotel. Adakah kamu faham mereka bercakap sedikit Rusia? Pembersihan bilik telah masuk dan yang paling saya suka adalah bagaimana mereka dengan manisnya menutupi komputer riba saya. Saya ingin berbaring di sebelah begini. Sirenogolovi. Max juga mendapat bahagiannya yang sangat penuh kasih sayang sekali. Kakinya tidak ditutupi. Saya betulkan. Baiklah, ya baik. Kalau macam tu saya memang akan terkejut. Saya sebenarnya sangat ingin berjalan kaki ke Budva, tetapi menguji bas tempatan juga sedikit menarik. Mereka bergerak di sepanjang pantai dan berharga €1. Saya terkejut dengan bangku-bangku yang mempunyai panel solar dan pengecas untuk telefon serta cara penjualan tiket. Di perhentian, seorang budak lelaki datang dari sebalik sudut dan berkata, "Kau tunggu bas ke Budva?" "Ya." "Beli tiket." Saya tidak akan pernah terpedaya dengan perkara seperti itu, tetapi seorang lelaki yang duduk di perhentian datang dan membeli tiket itu. Mungkin mereka bekerja bersama seperti OPJ dan menipu pelancong seperti itu. Dalam 10 minit, ya saya setuju. Ya, dalam 10 minit. I see your face again. I know a friend of mine. Pada waktu malam di Becici tidak seceria di Budva, tetapi ada juga tepi laut dengan kafe dan kedai-kedai di mana kita boleh berjalan-jalan mengingati sesuatu yang menarik dari minggu lalu di negara kecil yang hebat ini. Selalu sedih untuk meninggalkan percutian, terutama apabila anak menemui seorang kawan. Got you, if I got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. I love somebody. Well,